Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para hadirin yang sudi menyertai program webinar kami pada malam ini. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ruzaini bin Safai, merupakan pelajar PACE Universiti Utara Malaysia, berkerjaya sebagai seorang pegawai Polis Diraja Malaysia di York Police Codigence Kuala Lumpur. Dan pada malam ini saya merupakan moderator anda dalam program webinar kita pada malam ini. Terlebih dahulu, dah dengar lah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta kurnianya kita dapat bersama-sama menyertai program webinar anjuran kumpulan 16 pada malam ini. Bagi memberkati program kita pada malam ini, izinkan saya untuk memimpin bacaan doa, memohon keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar program kita berjalan dengan lancar dan sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam program webinar pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan maklumat yang diberikan sebentar nanti akan menjadi pedoman serta menjadi panduan kepada kami nanti insya-Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk webinar kita pada malam ini adalah berkaitan kesihatan dan pemindahan jantung. Seperti mana kita semua sedia maklum, penyakit jantung ni amat sinonim sebenarnya dengan kalangan warga negara Malaysia. Saban tahun kita lihat kadar peratusan kes sakit jantung, penyakit jantung ini sentiasa meningkat. Seperti mana petikan dalam utusan www.utusan.com.my pada 23 hari bulan Januari 2022 yang lalu, kita, negara kita 3 tahun kebelakang ini antara juga negara-negara yang terlibat dengan penularan wabak COVID-19. Dan pada ketika itu, kadar peratusan pesakit jantung yang sehingga mengakibatkan kematian meningkat 2 kali ganda ketika musim COVID-19. Jadi kita lihat sakit jantung ini dalam kalangan warga negara kita ni amat-amat membimbangkan. Jadi objektif utama program webinar kita pada malam ini adalah untuk memberi pendedahan bagaimana penjagaan SOP dan rawatan yang diberikan kepada pesakit jantung melalui perkongsian pengalaman petugas kesihatan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga, program webinar pada malam ini berupaya untuk memupuk kesedaran tinggi terhadap kepentingan penjagaan kesihatan dan sosial bagi mengurangkan kadar bilangan sakit jantung dalam negara kita. Seterusnya, sebelum saya menjemput panel jemputan kita, kami pihak Ustia ada menyediakan satu video untuk tayangan bagi memperkenalkan panel jemputan kita. Jadi saya persilakan urus dia untuk menyiarkan video tersebut. Hi, I'm Sharifah Nur Aidam Desaino. I'm transplant coordinator of IJN. My main role is to coordinate transplant cases when an organ donor is available. Hello, selamat petang. Mr. Albert. Abang Sharifah ni. Akan
kasih Han. The transplant unit at IJN was formed in June 1996. IJN multidisciplinary staffs were sent to Alfred Hospital in Australia for training. The first heart transplant was done on 18th December 1997. The transplant team, led by Dr. Muhammad Nazri bin Nordin, the Clinical Director of Heart Transplant. If there is an organ donor available at any time, the information will be provided by the National Transplant Resource Centre or NTRC. The transplant coordinator will call and inform the Clinical Director of Heart Transplant. Okay, seterusnya dengan berbesar hati, saya memperkenalkan yang berbahagia Puan Sharifah Nuraida binti Said Noh yang merupakan salah seorang koordinator pemindahan jantung atau Heart Transplant Coordinator di Hospital Institusi Jantung Negara. Assalamualaikum yang bahagia Puan. Ya. Okay. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program malam ini. Terima kasih Kak Puan kerana sudi luangkan masa. Memang kita tahu malam ni kan malam Ahad, malam hujung minggu, mungkin Puan nak berehat, tapi kami ambil masa Puan dan terima kasih Puan atas kesudian Puan. Okey. Seterusnya tanpa melengahkan masa, kalau dekat pentas tu kita serahkan mic. Tapi kat sini kita platform Google Meet. Jadi saya serahkan Google Meet ni kepada Puan untuk memberi sedikit sebanyak penerangan tentang topik ni daripada malam ni. Silakan yang bagi Puan. Okey, terima kasih kerana pertama terima kasih banyak-banyaklah kerana menjemput saya untuk majlis malam ni. Saya bukanlah orang yang saya rasa bukanlah yang layak untuk bercerita tentang kesihatan jantung sebab saya punya bidang saya kepada pemindahan jantung iaitu koordinat ataupun bila ada senang cerita ya, bila ada jantung yang sesuai untuk pesakit saya yang mengalami kegagalan jantung, itulah kerja saya sebenarnya. Tapi mungkin malam ni kita semua orang nak tahu juga ya apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kerosakan jantung di Malaysia, betul tak? Sebab saya rasa ramai yang tahu tapi kadang-kadang saja tak nak ambil tahu. Sebabnya antara faktor yang utama ya yang menyumbang kepada kerosakan jantung kat Malaysia ni ialah kolesterol. Kalau saya dah takut dah bila kolesterol tinggi ni ya. Itu antaranya disebabkan of course lah pemakanan kita yang tidak menentu, kemudian tekanan darah yang tinggi, merokok ya kepada mereka-mereka di luar sana, merokok tu adalah antara penyumbang utama ya. Macam mana ya merokok tu boleh menyumbang? Sebabnya dalam rokok tu ada nikotin. Nikotin tu boleh menyebabkan darah kita menjadi pekat. Dia macam ni sebagai contoh paling senang. Kalau satu longkang tu biasanya longkang tu kalau air dia berjalan lancar tak ada masalah, tapi lama longkang tu mungkin akan jadi berlaku kesumbatan. Tiba-tiba you isap rokok dan jantung you pula jadi darah you jadi pekat pula. Bila pekat tu you bayangkanlah satu plastik yang penuh dengan makanan ke whatever lalu kat kawasan yang sempit, jadi akan berlaku kesumbatan. Itulah antara yang menyebabkan orang dapat serangan jantung ya. Dan antara lain ialah mungkin you punya lifestyle lah, you tak exercise, you stress. So saya rasa benda-benda ni sebenarnya ada kat you all, betul tak? Especially bila you belajar dan you bekerja dan study, stres you memang double. So itulah antara-antara ya yang menyumbang kepada kerosakan jantung di Malaysia. But anyway, sebenarnya benda-benda ni
kita terbahagi kepada dua ya, faktor yang boleh dikawal dan faktor yang tak boleh dikawal. Contohnya merokok, boleh kawal ke tidak? Saya rasa kalau kita ada keazaman yang kuat untuk berhenti, insya-Allah kita boleh berhenti, insya-Allah. Macam kolesterol tu pun saya rasa kalau kita mengamalkan pemakanan yang diet yang betul, insya-Allah. Tapi kalau kita asyik makan yang bergoreng je, tu memanglah ya, makan berlemak-lemak, itu memang tak boleh nak menolong lah ya. Dan kadang-kadang kita ni dilahirkan keluarga ada tekanan darah tinggi. So kadang-kadang bila dah ada, kita kena pastilah kita kena makan ubat seperti yang doktor sarankan, kawal pemakanan. Tapi kebanyakan kita ni tak comply dengan arahan doktor. Itu yang kadang ambil, kadang-kadang tak ambil. Dan lagi satu, kencing manis ya. Kencing manis pun setengah orang memang keturunan je ada kencing manis. Benda ni insya-Allah boleh dikawal. Tapi kalau kita sendiri tak kawal tu macam mana? Itulah saya kata di pemakanan juga ya. Dan tak ada exercise. Kalau bila kita cakap kegemukan dan obesiti, setengah orang rasa sensitif, nanti kata body shaming ke whatever. Tapi kalau boleh try ya, jangan sampai kita masuk line gemuk dan obesiti. Sangat bahaya sebenarnya. Dan sebab obesiti ni lagi cepatlah kalau you all nak dapat sakit-sakit jantung ni. Sekarang ni kalau you nampak ya, remaja pun umur 20-an, 30-an ramai yang obesiti. So saya bekerja di IJN ni saya sangat risau sebab kebanyakan trend sekarang di IJN, masa saya kerja dulu, orang yang sakit jantung kebanyakannya orang yang pencen. After that dah turun kepada umur 50-an, 40-an, sekarang 30-an ya, dah ramai dapat heart attack. Dan lagi satu, even faktor macam lelaki atau perempuan, sekarang ni perempuan pun ramai juga yang sakit jantung. Nanti itu ada kebanyakan because apa? Ini sebab dia ialah antaranya ialah passive smoker. Apa itu maksud passive smoker? Maksudnya dia tak merokok tapi kawan-kawan lelaki dia merokok. Jadi dia lagi teruk dapat sebab dia dapat sedut asap tu secara direct. So teracak langsung dia pun dapat sakit jantung. Dan ialah yang tadi saya kata tadilah, setengah orang dapat stres ya. Stres pun boleh menyebabkan sakit jantung lah. Tapi benda ni semua yang saya cakap ni tadi semua boleh kawal. You all boleh kawal sebenarnya. Antara faktor yang tak dia boleh kawal ialah of course lah kalau faktor usia. Kalau macam umur saya sekarang ni, saya rasa saya dah berisiko. Jadi saya kenalah jaga makanan saya kena pastikan hidup saya tenang ya. Of course kalau orang merokok saya akan jauhkan daripada dekat dengan orang yang sedang merokok. Alhamdulillah saya tak ada diabetik, tapi walaupun tak ada diabetik saya still kena kontrol, kurangkan makanan bergula dan kenalah buat exercise. Exercise ni untuk saya ni agak sukar sikit lah ya. Ini saya cerita untuk diri saya sebab perjalanan waktu bekerja tu kadang ambil dalam kereta saja kat 2 jam ya. Jadi memang penatlah balik rumah. Dan lagi satu, kalau kita ada sejarah ahli keluarga ni kena jaga-jaga. Kalau keluarga you ada kencing manis, darah tinggi terutamanya, hati-hati ya. Itu adalah faktor yang tidak boleh dikawal. So ada apa-apa lagi kot yang anda semua nak tahu ke? Terima kasih Puan. Tadi macam yang Puan cakap tadi, faktor rakan-rakan yang merokok. Ya. Yeah. So macam saya lah, saya lelaki kan. Saya tak merokok tapi rakan-rakan saya tu merokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi kata Puan, benda tu mendatangkan efek juga kepada diri saya yang bukan seorang perokok. Jadi bagaimana Puan kalau kita lihat, kalau kita nak menegur tu kadang member terasa. Tapi kita nak mengelak pula, lagilah member terasa kau tak nak gaul dengan aku. Ibarat macam gitulah Puan kan. Cuma bagi pendapat Puan lah,
ada ke cara-cara lain seperti macam sampingan untuk saya amalkan dalam pemakanan saya lah untuk mengelakkan daripada akibat kawan-kawan tu merokok? Dia macam ni, kalau kawan you sedang merokok, you just bagi tahu je lah, minta maaf ke ataupun whatever, you nak merokok boleh pergi tempat lain tak? Macam saya di rumah, kalau suami saya merokok, dia dah faham ya, dia akan pergi tempat jauh. Maknanya saya tak hidu asap tu. As long you tak hidu asap tu, is okay. Okey Puan. Puan, sebenarnya saya ada beberapa soalan saya nak ajukan kepada Puan. Puan dengar ke? Ya, dengar. Dengar, okey. Saya ada beberapa soalan nak ajukan kepada Puan tentang topik kita lah pada hari ini. Kita tengok kebelakangan ini ramai pesakit-pesakit jantung ni bukan sekadar dalam lingkungan 40-an ke atas. Tapi ianya juga melibatkan 30-an ke bawah. Yeah. Nak kata saya ni muda sangat pun tak, nak kata tua pun tak, tapi dalam lingkungan umur 30 lah kan. Dan saya juga merupakan seorang yang minat bersukan. Seperti main badminton, main bola sepak dan sebagainya lah. Tapi dari segi pengalaman saya dan dari segi sudut mata saya sendiri juga, ada di kalangan rakan-rakan saya selepas beliau bersukan, contohnya main badminton lah yang baru-baru ni rakan saya main badminton, lepas habis main badminton beliau berehat, tiba beliau kena serangan jantung. Perkara ni memang membimbangkan kita lah, walaupun kita tengok daripada segi luaran kita tengok fizikal dia, sihat orang ni, tapi kita tak tahu dalaman kita. Jadi apakah Puan faktor utama yang menyebabkan kerosakan jantung ni dalam konteks warga negara Malaysia? Dari segi pengalaman Puan lihat sendiri pesakit-pesakit ni punca dari apa? Jadi rosak jantung. Saya rasa saya dah cakap yang benda tadi tu lah, sebenarnya itulah antaranya. Kadang you memang tahu you exercise, you betul you exercise, tapi you tak jaga pemakanan dan you merokok. Dan lagi satu, setengah orang dia keturunan dia keturunan dia, maksudnya dalam body dia memang kita panggil high lipid tau. Dia memang darah dia memang tinggi lemak lah. Setengah orang dia tak ada. That's why faktor keluarga yang saya kata tadi, yang faktor yang tak boleh dielak. Tapi memang benar, memang lately ni pun even tengah main badminton umur 40 something kan, tiba-tiba rebah dan meninggal dapat heart attack. Mereka bersukan tapi masalahnya dari segi lain mereka tak jaga. Maknanya kalau kita nak jaga kesihatan, kita kena jaga semua tu. Bukan kita hanya bersukan tapi kita tak jaga pemakanan, kita tak berhenti merokok, dan kita kadang-kadang kita stres kat tempat kerja. Itulah semua yang faktor yang menyebabkan seseorang tu dapat penyakit jantung. Dan ada lagi satu ya, jangan lupa ya, sebenarnya penyakit jantung ni dia bukan dia ada jenis-jenis penyakit tau. Dia tidak disebabkan oleh pemakanan saja. Saya akan terangkan kemudianlah apa yang jenis-jenis penyakit jantung yang kita sedia ada. Baik Puan. Sebab kita tahulah macam golongan-golongan saya ni, golongan yang boleh katakan golongan muda. Kita nak pergi medical check up memang agak sukar lah sebab belum terkena orang cakap. Tapi lepas terkena tu barulah sedar diri orang cakap kan. Barulah tahu kesilapan dari segi pemakanan, kesilapan dari segi merokok. Kita tengok daripada luaran memang kita sihat. Kita boleh berjoging, kita boleh main bola, kita boleh main badminton. Tapi bila dah terkena tu barulah timbul perasaan sedar tu kan. Itu yang saya tanyakan, walaupun kita bersukan belum tentu itu menjadikan kita sihat. Tapi dari segi aspek yang Puan cakap tu lah, pemakanan dan juga kadang keturunan kan, betul kan. Jadi soalan yang kedua saya adalah, kita semua tahu kedudukan jantung di mana, tapi untuk spesifik dari segi pengalaman Puan dan Puan lagi pakar daripada kami, mungkin sedikit sebanyak dapat menceritakanlah sedikit di manakah kedudukan sebenar jantung kita dan apakah fungsi jantung ni pada tubuh badan kita. Walaupun kita tahu tapi kita nak lebih detail lah Puan.
Oh okey, dia kalau nak detail dia dalam anatomi tu, kalau orang belajar sains tu bolehlah cerita dalam ni, tapi saya cakap dah secara layman ya. Jantung kita ni okey, bahagian dada kita ni dikatakan bahagian thorax ya. Bahagian thorax. Jantung kita ni berada di bahagian sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau kita sesiapa yang pernah buat x-ray, kadang doktor akan tunjukkan ada gambar paru-paru dan kadang-kadang doktor akan tunjuk dia punya bahagian jantung. Jantung tu dia memang di sebelah kiri ya. Sebab itu kalau you all belajar CPR kan, kalau kita buat tekanan tu mesti di sebelah kiri kan. Ada siapa pernah buat CPR ke? Belajar CPR? Okay. Okay. Anyway, of course fungsi jantung ialah membawa oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Jadi jantung ni ialah jantung memang organ yang penting lah ya dalam badan kita, dan kerana itulah kita kena jaga jantung kita elok-elok. Jangan sampai jantung kita sakit disebabkan oleh kesilapan kita sendiri, seperti yang saya kata tadi lah, faktor-faktor yang menyumbang tu. Itulah kita yang menyebabkan jantung kita tu jadi rosak. Baik. Kalau kita tengok, kalau buah pinggang kan kita boleh ganti. Orang kata boleh ganti pun buah pinggang, tapi jantung ni jelah payahlah kalau nak ganti pun kan. Jadi saya tertarik juga dekat chat ni, ada satu soalan daripada saya buka ya. Puan, ada satu soalan, tak apa saya baca. Okey, salam Puan. Ada simptom-simptom ke yang kita kemungkinan ada masalah jantung? Ada simptom ke Puan? Oh okey, tanda-tanda ya. Okey, biasanya pesakit akan rasa dada ni rasa ketat tau. Dia rasa ketat. Kadang bila nak bernafas pun susah. Kadang bila naik tangga sikit 2 step pun dah rasa mengah ya. Itu antara tanda-tanda. Ada juga daripada pengalaman saya ya, pesakit tu tak adalah tanda yang teruk macam tu. Cuma dia kadang dia rasa sakit belakang je, belakang belah kiri. Ada yang pesakit saya yang sakit ujung jari, dia kata selalu ujung jari dia kebas. Dan ada juga yang saya pernah jaga pesakit, dia kalau dia rasa nak dapat serangan tu, dia tiba-tiba tercekik. Dan bila nak pengalaman saya lah, saya tanya, uncle kalau rasa tercekik buat apa? Saya minum air panas, dia kata. Minum air panas yang menggelegak, baru dia rasa lega. Tapi kebanyakannya ialah rasa ketat di dada. Ketat tu macam ketat sangat, macam benda himpap dekat dada you ya. Dan bila ada begitu, tak bolehlah tunggu lama-lama ya. You kena pergi ke hospital paling cepat. Kalau misalnya you seorang memang ada sakit jantung, doktor biasanya akan bekalkan ubat bawah lidah. Ubat tu memang dah kena makan. Biasanya bila makan sekali tak rilis, dia akan ambil lagi sekali, tak rilis lagi, dia ambil lagi, dan biasanya kalau yang ketiga tu dah kena pergi hospital lah ya. Biasanya pesakit yang macam ni memang telah diajar macam mana nak handle bila ada dapat serangan jantung. Tapi untuk orang yang pertama kali tak tahu tu, kalau ada je terus je lah ke hospital, sebab sekarang ni penyakit ni tidak kira umur ya. Seperti saya kata tadilah, apa-apa je terus je lah pergi. Dan kadang mungkin you tak rasa dapat serangan masa itu, cuma dia akan bagi rasa tak selesa. So kalau macam itu, eloklah kalau buat pemeriksaan untuk jantung. Untuk pengetahuan you all, di IJN kami ada pemeriksaan khas untuk jantung. Jadi what we call, kita ada executive screening ya. So benda ni boleh je buat appointment kat IJN, siapa yang ada extra money tu dan nak menjaga kesihatan,
boleh je buat appointment. So kami akan buatkan full investigation untuk jantung, dan bukan saja jantung, dia cek darah juga ya, untuk cek sekali dengan buah pinggang semua, sebab kadang-kadang benda ni berkaitan. So itulah saya kata siapa ada extra money tu datanglah ke IJN buat appointment. Okay, Puan, kalau Puan tak keberatan lah. Puan cakap tadi kalau ada extra money kan. So kalau anggaran kos sekali kalau kita pergi check up tu berapa, Puan? Untuk buat executive screening tu tak silap saya 700 ke atas. Dia ada package ya. Tapi kalau you nak pergi, you bagi tahu kat saya. Nanti saya akan minta staff deal dengan you all. So nanti you all bagilah nama saya, dapatlah IJN staff package. Wah, special ni siap ada harga special ni. Ya. Puan, seterusnya kita tahu atas umum je lah, kita tahu sakit jantung je. Tapi ada ke penyakit jantung ni jenis-jenis dia? Ya. Kita tahu. Okey, banyak jenis. Macam yang tadi tu kita banyak berbicara tentang jantung, saluran darah tersumbat ya. Bila saluran darah tersumbat tadi, itulah yang sakit dada tiba-tiba, yang kebanyakan orang kata bila jantung tersumbat pergi hospital sekali tengok you sakit sekali pergi hospital tengok jantung tersumbat. Bila jantung tersumbat tu doktor akan buat investigation, buat prosedur yang angiogram tu. Kadang-kadang bila tersumbat dia boleh pasangkan stent ya. Kadang-kadang kesumbatan tu terlampau teruk, tak boleh nak buat apa-apa, cuma buat pintasan jantung atau coronary bypass. Itu tentang saluran darah tersumbat. Ada juga sakit jantung yang disebabkan oleh jangkitan kuman ke atas otot jantung. Okey, jangkitan kuman ni macam ni, mungkin mungkin harap you all tak ada alami lah. Dulu masa kecil-kecil kita pernah demam ya, demam teruk. Demam tu dia serang pada sendi dan nama demam tu ialah rheumatic heart fever. Ia menyerang kepada injap jantung ya. Bila kelamaan jantung kita akan jadi rosak. Itu jenis injak jantung ya, menyebabkan injak jantung kita rosak dan kita terpaksa tukar injap, buat pembedahan tukar injap. Ada juga orang yang injap dia bocor, itu bahagian injap. Ada juga penyakit jantung disebabkan oleh masalah rentak jantung. Dalam badan kita ni dia ada elektrik jantung ya. So kadang-kadang elektrik jantung tu ada masalah menyebabkan rentak jantung kita bermasalah. So itu kadang kita dapat rentak jantung kita terlampau laju. Terlampau laju tu dia memang macam ni lah, dia buatkan jantung tu tak boleh nak ngepam dengan betul lah ya, dia mengganggu. Biasanya boleh menyebabkan seseorang tu pengsan ya, sebabnya oksigen tak cukup. Dan lagi satu, mungkin rentak jantung tu pula terlalu rendah ya, slow. Bila slow pun boleh menyebabkan seseorang itu pengsan juga. Dan antara yang lain ialah penyakit congenital. Congenital ni maksudnya seseorang bayi itu dilahirkan di mana jantung dia memang tak normal. Di IJN kami ada pediatric ward. Kadang-kadang baby baru lahir ya, dah transfer daripada Kelantan lah, transfer daripada Johor. So kadang-kadang ibunya masih dalam keadaan berpantang lagi dah bawa babynya ke IJN. Kesian sangat. Dan congenital ni pun macam-macam. Ada yang jantung kita sebenarnya belah kiri tapi baby tu lahir dengan jantung belah kanan. You bayangkanlah bila jantung tu terbalik. Jadi banyak perjalanan baby tu untuk membesar sangat susah sebab dia akan melalui beberapa siri operation ya. Ada juga yang congenital ni di mana baby tu you nampak biru. Bibir biru,
kuku biru dan kukunya kadang-kadang dia macam sudu, ya, bentuk sudu. Maksudnya oksigen bercampur. Oksigen dalam badan tu daripada, sebab jantung ni dia ada bilik ya, bercampur, jadi dia tak boleh patutnya bila masuk satu bilik tu pertukaran berlaku, oksigen, darah yang beroksigen akan mengalir ke badan. Tapi untuk baby tu dia tak, sebab dia tak normal. Jadi darah beroksigen dengan tidak beroksigen dah bercampur. Baby tu pun kesian sebab dia akan melalui siri operation juga, kadang 2-3 kali operation dalam masa dia nak besar tu. Dan saya berharaplah agar you all, anak-anak you all tu normal lah, jangan ada congenital heart pula ya. Sebab memang kesian. Dan yang lagi satu ialah lemah jantung. Lemah jantung ni pun banyak faktor juga. Boleh disebabkan oleh jangkitan kuman tadi pun boleh menyebabkan lama jantung dah tak boleh fungsi. And then saluran darah yang tersumbat dah sampaikan nak buat operation tak boleh sebab serangan jantung yang kadang 2-3 kali menyebabkan jantung dah lemah. Jadi nak buat operation pun tak boleh. Dan masalah rantak jantung pun juga boleh lama-lama menyebabkan jantung jadi lemah. So part saya di IJN ialah di mana kes akan dirujuk apabila seseorang itu dikenal pasti telah mengalami severe heart failure lah, kegagalan jantung yang di peringkat yang agak teruk lah. Maknanya tidak ada apa lagi yang kita boleh buat untuk tolong patient ni, ya, kecuali buat pemindahan jantung. Boleh ni boleh catch up ke? Puan tak keberatan, saya nak tanya yang berkenaan baby tadi, yang puan kata dia lahir jantung dia di sebelah kanan, betul? Iya, betul. Okay, so kalau macam tu puan, tindakan seterusnya adakah pindahkan balik sebelah kiri ataupun monitor dia dari segi dari segi harian dia ke atau macam mana puan? Oh, untuk kes ni kita tak adalah jantung tu daripada kanan kita pindah ke kiri, tak ada. Jantung tu tetap di belah kanan, tapi dia ada pembedahan yang dia kena lalui lah untuk betulkan balik saluran darah tu. Antara konsep saya dia punya operation itu namanya arterial switch. Adalah itu kepakaran doktor, tapi bukan pindahkan jantung daripada kanan ke kiri, tak. Dia tetap masih di kanan juga. Untuk saya ni first time lah saya dengar jantung berada di kanan tu. So memang macam betul ke? Ya. Tapi tak sangka lah benda ni berlaku kan. Kuasa Allah juga. Saya tertarik juga dengan satu soalan ni puan dekat chat. Ini berkenaan dengan rokok, isu rokok tadi. Mungkin dia adalah. Dia tanya seperti yang puan maklum tadi, rokok merupakan salah satu punca sakit jantung. Mohon puan beri komen budaya hisap vape kini adakah ianya juga bahaya untuk jantung? Ya Allah, adik-beradik ya. Adik-beradik ya. Jawapannya adik-beradik. So jawapan dia sama je lah puan dengan rokok, betul? Okey puan, sekarang ni tibalah masa, saya tahu puan pun dah banyak cakap, mungkin dah haga dan hadirin pun mungkin nak ambil air ke atau nak buat air. Kita rehat sekejap dan pihak Rustia akan memaparkan satu video untuk selingan waktu rehat kita ni. Silakan. Your heart beats more than 100,000 times a day. In just a minute, it pumps over 5 liters of blood throughout your body. But unlike skin and bones, the heart has a limited ability to repair itself. So if this organ is severely damaged, there's often only one medical solution: replacing it. Today, nearly 3,500 heart transplants are performed each year in a complex and intricate procedure with no room for error.
The process begins by testing potential recipients to ensure they're healthy enough for this demanding operation. Doctors are especially concerned with identifying immunocompromising illnesses or any other conditions that could compromise a patient's chance of survival. The next step is to match an eligible recipient with a heart donor. Donors are often comatose patients with no chance of being resuscitated, or victims of a fatal event whose hearts are still healthy. In both cases, these patients need to be registered as an organ donor or have their families give consent. And even when a heart is available, surgeons can't just pair any donor with any recipient. The recipient's immune system will view a transplanted heart as a foreign organism that must be attacked. So doctors need to match recipients with donors that share their blood type and have similar antigens. If a match can be made, the surgery can begin. Once the donor's heart is confirmed to be healthy, the organ is immersed in an ice slush and injected with a solution to induce cardiac arrest. These treatments stop the heart from pumping to ensure it can be removed cleanly. Surgeons then place the organ in a mix of cold saline and preservation solution. This is when the clock starts. Disconnected from its blood supply, the heart's cells start taking on damage from lack of oxygen. The organ will only remain viable outside the body for a few hours, so it needs to reach its recipient as fast as possible. Once the heart arrives, the recipient is put under general anesthesia. The surgeon makes an incision down the length of the chest, cutting through the breastbone to separate the rib cage and expose the heart. To keep blood flowing while they remove the damaged organ, surgeons use a cardiopulmonary bypass machine. This takes over the heart's job, generating enough force to push blood through the patient's circulatory system. After the old heart is removed, the surgeon begins sewing the donor heart into place. This is an incredibly precise process, where each blood vessel and artery must be carefully attached to avoid leaks. The procedure can last several hours, potentially longer if there's scar tissue from previous surgeries. Once it's finished, the bypass machine is turned off and blood is allowed to flow into the aorta. Doctors carefully monitor the new heart to ensure it's beating on its own before sewing the recipient back up. Even after the procedure is complete, there's still work to be done. Surgeons are unable to directly connect the heart to the recipient's nervous system, and it can take years for the body to fully innervate the new organ. During this period, the transplanted organ has a higher resting heart rate and risk of stroke, making exercise difficult and dangerous. And since it's incredibly rare to find a perfect match between donor and recipient, the immune system will also have some response to the new heart. Immunosuppressive drugs can help manage the risk of rejection, but they also leave patients open to contracting dangerous infections. It requires constant monitoring and testing to balance these two concerns. Despite these challenges, about 70% of heart transplant recipients survive for at least 5 years after the operation, and just over 20% live another 20 years. So when this procedure is successful, it's truly life-saving. Unfortunately, people in developing countries are often unable to access this surgery, and many viable hearts can't be donated due to legal and regulatory issues. Thousands of people remain on waiting lists, and many are never able to find a suitable donor. But what if we could just 3D print a heart for someone? Learn more about a new branch of medicine called bioprinting with this video. Or check out this video to get into the science of blood types. Why do we have them? Itu selingan video kita berkenaan dengan jantung. Seterusnya kita ke topik kedua. Topik kedua ni kita memfokuskan kepada pengalaman Puan dalam kerjaya Puan dalam proses pemindahan jantung. Jadi soalan pertama saya nak tanya kepada Puan lah, sepanjang kerjaya Puan,
sebagai penyelaras pemindahan jantung, pernahkah Puan alami keadaan cemas yang memerlukan critical thinking ketika itu? Ini memang betul-betul kritikal ya. Ada satu kes di mana saya dah berada di dalam Dewan Bedah, sebab biasanya bila ada kes saya akan coordinate everything. That mean I is a team leader. Team leader that mean I yang akan bagi arahan kepada semua orang, termasuk pada surgeon ke, pakar bius ke, whatever, semua je mereka harus mendengar arahan saya. Maksudnya macam ni, dalam satu kapal kita cuma ada satu kapten saja. So kapten tu adalah saya, ya. Kita tak boleh banyak kapten. Dan alhamdulillah di IJN masing-masing tahu role and responsibility lah. Walaupun dia surgeon, dia pakar, tapi bila ada kes, mereka akan dengar cakap saya. No argument, ya. Alhamdulillah. Sebab itu saya rasa kerja saya menjadi mudah lah, ya. Ada pada masa tu Kuala Lumpur hujan, ya. Bila hujan dan kes tu pula di Melaka, kami kena bawa organ tu menggunakan helikopter sebabnya perjalanan lebih 200 km mesti menggunakan helikopter untuk supaya organ yang kita dapat tu mesti sampai dengan kadar yang segera, ya. Sebab ischemic time tu 4 jam. Maksud ischemic time ni ialah bila doktor clamp je jantung tu, ada saluran ni aorta tu, dia clamp je, maknanya you dah kena count daripada saat, minutes and hours. Okay, bila dia dah potong, masukkan dalam bekas tadi, I think dia dah tunjuk, and then dia transport ke IJN, sekurangnya not more than 1.5 hour, ya, timing, sebab ischemic time kita ialah 4 jam. Jadi bila dah take off daripada Melaka, suddenly pilot tu bagi tahu dekat surgeon yang berada dalam heli, dia kata kita mungkin mendarat di Subang, bukan di HKL, sebab IJN HKL sebelah je. Jadi HKL dia ada Padang, ya, Padang. Jadi biasanya helikopter akan landing kat Padang tu. Kalau di Padang ke IJN akan panggil masa 10 minit. Tapi kalau dia pergi landing kat Subang dalam keadaan hujan dan daripada Subang nak ke IJN, walaupun setengah jam akan mengambil masa lebih pada 1 jam. So pada masa tu saya tak boleh minta tolong pada sesiapa dah. Maksudnya saya tak boleh tanya pendapat surgeon yang berada dalam Dewan Bedah, sebabnya dia akan menumpukan kepada resipien, ya, penerima, sebab dia kena nak keluarkan proses untuk keluarkan jantung. Jadi saya terpaksa mencari driver yang lagi seorang, kenderaan, dan juga terpaksa mendapatkan bantuan daripada outrider, daripada polis trafik. So walaupun kenderaan yang sepatutnya kita mesti ada, sebenarnya dalam coordinate ni you kena ada plan A, plan B dan plan C. So plan A saya ialah driver dengan kenderaan berada di Padang HKL, yang itu you tak boleh usik, you tak boleh suruh dia pergi sana, you kena cari lain driver, pastikan kenderaan nak kena ada, dan terpaksa call trafik lah. So sebenarnya saya sangat bersyukur juga kerana kerja saya ni saya terpaksa ada kawan, ya. Saya ada kawan polis, saya ada kawan tentera, saya ada kawan bomber. Tapi kawan tu, you tak boleh kawan dengan orang yang tak boleh buat keputusan. You kena berkawan dengan orang yang boleh buat keputusan. Maksudnya you tak bolehlah berurusan dengan sarjan ke corporal ke, tak boleh. You kena macam dia punya ASP ke yang memang pegang pos tu. Jadi alhamdulillah saya ada kawan dekat trafik, terus call bos dia arahkan staff dia untuk
membantu saya. Jadi syukur alhamdulillah, sambil tu memang saya rasa berdoa sajalah, sebabnya kalau organ tu lambat sampai, outcome is not good. Ya, outcome tu maksudnya kita takut bila jantung tu telah disambungkan nanti, takut pesakit tu tak boleh survive. Sebab itu untuk jantung, daripada kita cut daripada donor, kita sambung kepada recipient mesti within 4 hours untuk jantung. Kalau macam paru-paru kita ada masa lagi lah 6 jam, tapi untuk jantung mesti less than 4 hours. Itu ialah kita thinking. Kalaulah jantung tu tadi dia landing dekat Subang, saya rasa mesti mengambil masa lebih pada 4 jam. Itulah saya rasa critical thinking yang memang saya sendiri buat keputusan. Tak ada siapa yang boleh tolong saya pada masa tu. Syukur alhamdulillah pesakit survive, dan pesakit pun sekarang ni dah balik bekerja macam biasalah. Dan pesakit saya ni sebenarnya seorang pegawai polis. Dan sekarang dia dah back to normal, on uniform. Untuk saya sebagai seorang penyelaras pemilihan jantung, saya sangat happy tengok dia punya kehidupan sekarang. Oh, alhamdulillah lah puan kan, dengan sebab tu jadinya dia boleh kembali semula bekerja kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Jadi kalau puan cakap tadi, kalau estimate time dia 4 jam betul? Ya. 4 jam. Tapi kalau situasi puan masa tu dengan hujannya, kalau KL time hujan mesti jam puan. Ya. Memang takkan sampai 4 jam tu. Ya, betul. Okey puan, seterusnya kita tahu sakit jantung. Okay, kita tahu sakit jantung. Jadinya apakah pesakit yang manakah perlu dirujuk yang untuk pemindahan jantung? Oh, okey. Ada tahap-tahap dia ke? Okey, biasanya pesakit yang telah didiagnose severe heart failure. Kita ada heart failure tapi kita boleh optimizekan dengan ubat-ubatan. Mungkin kita boleh buat prosedur apa yang boleh kita tolong. Tapi untuk kes macam ni, walaupun doktor dah optimizekan medication, tapi pesakit masih tak dapat ada quality of life ya. Masih masuk hospital dan setahun 2-3 kali dengan kaki bengkak lah, susah nafas lah, banyak air dalam badan dia, sebab itu tunjukkan fungsi jantung dia tidak bagus. Dan pesakit ni pula kalau kita nak buat prosedur pun tak boleh, nak buat operation macam bypass ke, tukar injap ke, semua tak boleh. Jadi option yang ada ialah buat pemindahan jantung. So biasa kes macam ni mereka akan rujuk dulu kepada clinical director heart failure dan transplant. Itu saya dan after that director tu akan, biasanya dia akan call saya sendiri untuk berjumpa dengan pesakit tersebut. Actually part saya ialah more to psychosocial assessment. Jadi saya biasanya akan berjumpa dengan pesakit tersebut. Kita start dengan berkenalan dulu, pastikan pesakit tu rasa comfortable dengan saya, sebab untuk kita memujuk pesakit untuk menjalani pemilihan jantung bukan senang ya. Kadang-kadang pesakit macam ni dia pun terkejut, dia takut. Ialah bayangkanlah jantung ya. Jantung ialah organ yang paling penting. Kalau jantung tu rosak, macam mana ya, organ-organ yang lain pun lama-kelamaan akan terlibat juga rosak. Dan lagi satu, you bayangkan kalau kita nak pindah jantung, keluarkan jantung bagi terima jantung orang lain, pun takut. Dan kadang-kadang family pula membantah. Dia takut terima jantung daripada biasanya dia punya tu ialah jantung orang lain, jantung dia bukan Muslim ke ya. Jadi banyak masalah daripada segi tu, daripada segi penerimaan keluarga. Jadi macam saya ialah cuba meyakinkan pesakit tersebut bahawa ini adalah orang kata treatment yang terbaik lah untuk mereka.
Kalau dari segi kalau you selalu baca artikel whatever, selalu mereka akan mengatakan ialah heart transplant is a gold standard of treatment for patient yang dapat sakit jantung. So memang tak ada pilihan lain. So kalau patient yang memang dah diagnose severe heart failure dan menepati kriteria, itulah sebenarnya treatment yang paling bagus untuk mereka. Oh, okey Puan. Satu lagi Puan. Bagaimana proses seseorang itu dia berbeza proses seseorang itu dia layak untuk terima sebagai calon pemindahan jantung? Oh, okey. Kita memang ada proses dia. Pertama, pesakit perlu dirujuk kepada tim heart failure team. Heart failure team ni yang saya kata tadi ialah dia ada clinical director ya. Clinical director heart failure dan transplant. Dari situ doktor akan melakukan beberapa prosedur untuk memastikan pesakit ni masuk tak dalam kriteria tersebut. Ini dari segi klinikal. Klinikal tu maksudnya assessment by doktor ya. Sebab kita ada dua assessment. Satu assessment by doktor, satu assessment by saya dengan counselor. So kalau dari segi klinikal memang sesuai, maksudnya tidak ada organ-organ yang lain yang terbabit. Maksudnya sini, jantung sahaja yang mengalami severe heart failure, tapi macam buah pinggang, liver, kidney semua okey. So itu satu perkara dah lulus lah. Dan kemudian part saya pula psikososial, pastikan pesakit tu berhenti merokok. Okey, ini saya nak stresskan lagi lah. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya. Kalau dia masih merokok, memang saya bila dalam meeting saya akan cakap saya tidak setuju sebab pesakit ni masih merokok. Kedua, mesti comply dengan medication. Maksudnya dia bila kita bagi ubat, dia makan. Makan ikut masa yang ditetapkan. Ya. Ketiga, patuh kepada treatment yang kita beri. Untuk pesakit heart failure ni, mereka ni tak boleh minum air banyak tau. Dia cuma 800 hingga 1000 ataupun 1200 sehari. Tak boleh lebih pada tu. So kita akan check sama ada dia comply ke tidak. Yang ketiga, kita pastikan pesakit ni dari segi dia pernah tak pernah alkohol ya, dia minum alkohol ke tidak, ada ambil drug ke tidak, lifestyle dia macam mana. Kadang-kadang ni pesakit ni dia pandai menipu juga ya. Saya banyak berhadapan dengan pesakit sini. Kadang dia kata dia tak merokok tapi dia merokok sebab kita orang medical ni kalau dia merokok tu hidung kita ni boleh tahu je. Baju tu boleh dapat tahu kan bau rokok kan. And then dari segi adakah family support. Family support ni sangat penting ya. Kadang-kadang pesakit tu survive sendiri-sendiri, dia tak ada siapa nak jaga dia. Pun susah juga, dan juga dari segi financial. Ada pesakit saya pun kadang susah ya, dia tak ada duit apa. Jadi sebenarnya benda macam itu saya kena tahu sebagai seorang koordinator. Sebab apa? Kalau pesakit susah, kita akan cuba bantu. Mungkin kita cuba, saya akan refer pada zakat, kepada apa-apa saja yang boleh bantu dia. Sebab itu saya dengan pesakit mesti ada good relationship tau. Pesakit percaya pada saya dan tapi dia kena pastikan dia kena jujur dengan saya. Kalau dia tidak jujur dengan saya, dia tipu saya biasanya saya kata saya tak akan tolong awak lagi lah. Ya, saya dalam hal ni saya agak strict sikit sebab kita tak, sebab nak dapatkan organ bukan benda yang senang ya. Ibarat sini, you dalam keadaan di mana family you, mungkin abang you atau adik you sedang bertarung nyawa. Tapi doktor tiba beritahu yang otak dia sudah mati dan organ yang lain elok. Doktor approach you untuk apa?
supaya dermakan organ adik you untuk didermakan. You bayangkanlah, orang yang tak pernah dengar mungkin rasa apalah doktor ni, mesti rasa marah. Tapi setengah orang dia dah faham tentang organ donation, dia akan beri. Tapi kita ni nak memberi benda yang sangat kita sayang pada orang, bukannya benda yang senang ya. Dan untuk pengetahuan you all, macam saya sendiri, saya tidak ada skill untuk approach family untuk donate organ orang yang mereka sayangi. Jadi sebab itu saya dengan pesakit saya sangat strict lah. Saya tak suka pesakit yang menipu, yang main-main, sebab benda ni bukan benda yang kita boleh main-main ya. Tak. Lagipun ia memerlukan komitmen yang sangat tinggi daripada tim transplant. Apa soalan lagi ya? Mungkin saya terlajak ke tadi, Rozaini? Puan, kalau puan tak keberatan, saya nak buka lah counter pertanyaan. Mungkin sahabat-sahabat saya ni ada yang ingin menyuarakan persoalan kepada puan. Jadi saya untuk semua kebenaran puan lah, saya buka counter pertanyaan kepada semua para hadirin yang ingin bertanyakan soalan kepada puan. Kita silakan. Siapakah yang layak menjadi penderma organ? Siapa yang layak? Semua orang layak jadi penderma organ. Semua. Oh, tak kira umur? Tak kira umur. You, kalau you nak donate, you nak berikrar, you nak pledge sebagai penderma organ, boleh je. You, dia ada lab website dia. giveoflife.gov.my.com. Dia memang ada ya. Ataupun mungkin you pergi National Transplant Resource Center, Pusat Transplant National. Kat situ ada. Dia cik ni tak semestinya you berikrar, tapi organ you tu sesuai ataupun elok untuk dipindahkan, sebab kita tak simply ambil ya. Kalau umur bawah macam pelajar kena minta kebenaran ibu bapa ke apa? Yes, untuk 18 tahun ke bawah dia kena mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dia. Okey. Daripada sudut agama ni semua halal ke ada? Good question. Okey, dari segi agama, alhamdulillah kita fatwa telah dikeluarkan. Hukum menderma organ, hukumnya adalah harus. Jadi tidak ada masalah. Dan untuk pengetahuan Muhammad Alif, saya ada pesakit saya penderma tu sebenarnya ramai juga yang Islam. Okey. Okey. Cuma saya tidak boleh memberitahu kepada penderma siapakah yang mendermakan organ tersebut. So kita tahu siapa yang menderma. Tak boleh. So itu memang, itu atas rahsia. So saya ni bekerja kena patuh pada akta lah ya. Kalau kita bocorkan rahsia tu, dia boleh dikenakan denda tangkapan ke apa ke? Sebenarnya apabila you dah berada dalam tim ni, you dah tahu you tak boleh. So far saya tak pernah lah dengar benda tu orang kena ni. Tapi biasanya yang kami yang bekerja ni memang tahulah kita tak akan memberitahu. Tapi dia ada akta, kalau kita dedahkan dia ada akta? Ya ada. So kita tak boleh, dia memang dia akta rahsia lah kan. Cuma pesakit ni sendiri dia akan tahu. Dia sebab macam jantung, dia tak macam kini. Jantung ni kalau ada kes dia macam huru-hara sekejap. Semua orang nak tahu. Sebab jantung satu kan. Okey. Dan lagi satu macam Alif tadi, you berminat untuk mendermakan berikrar. Once you dah sign untuk berikrar, you kena inform you punya family ya, mak ayah ataupun siapakah orang yang terdekat dengan you, because kita tak tahu in case anything happen to you one day, and then orang yang you inform tu dia akan bagi tahulah kat doktor.
Dia punya wish. Yes. Itu je. Orang lain tak? Okay, lagi ada Okay. Aku rasa ni bagi orang lain tak? Okay Puan, okay, berdasarkan rekod IJN, umur berapa yang paling muda yang menderma dan yang paling lama hidup lah? Pesakit paling lama. Oh okey. Kami punya resipien yang paling muda umur dia 12 tahun. Dan yang okey untuk pesakit yang the longest yang longest survivingnya sekarang ni dah 24 tahun post transplant. Uncle tu Mr. Albert, dia buat transplant in 1998. Alhamdulillah sampai sekarang dia survive dan sihat lagi. Tapi what happened? Okay. Okay, lagi soalan? Kalau you tak ada soalan, saya nak just nak bagi information lah. Sebenarnya kalau sebab pada saya dah ada sini, rugi saya tak bagi tahu kat you all this knowledge. Soalannya kalau jantung tu kita tak boleh buat transplant, jantung tersebut kita akan ambil dan akan dibawa ke Dewan Bedah kami akan proses dan ambil injap jantung. Injap jantung tu nanti kami akan simpan dan dia mengikut saiz ya. Dan bila ada kes-kes congenital yang saya kata tadi kan, saya kata ada kes-kes congenital. Kes congenital ni memerlukan yang tadi itu kami kata homograf ya. Homograf tu dia akan digunakan untuk pesakit congenital. Contohnya pesakit congenital tu dia injap jantung dia, contohnya kita ada nama injap tu pulmonary, aortic ya. Okey, mungkin pulmonary dia bermasalah. Jadi kami ambil pulmonary daripada jantung yang kami telah proses tadi menggantikan pulmonary yang telah rosak. Boleh faham tak? Diganti lah. Boleh Puan, boleh. Boleh ya? Boleh Puan. Ya. So maknanya jantung tu tak memazir lah ya. Kalau actually ada anak selebriti mana, anak pengacara TV3 pun digunakan apa yang saya kata tadi, homograf tu. Kalau sel manusia ke sel manusia kita panggil homograf tukar injap menggunakan injap manusia. So injap ni dia macam-macam, dia injap mekanikal, dia ada injap daripada porcine, bovine, itu tisu ya. Dan injap daripada manusia kita panggilkan homograf. Okay, Assalamualaikum Puan, selamat malam. Waalaikumsalam. Puan, saya ada soalan lah Puan. Saya sedikit lambat untuk join webinar ni, tapi saya ada soalan nak tanya. Boleh? Boleh. Okay Puan, saya nak tanya, sekiranya jantung tu Puan, dia ada ke date? Maksudnya okay, jantung ni hanya untuk 5 hari saja. Lepas 5 hari tu dah expired ke macam mana? Tak ada. As long maksudnya dia akan simpan je lah sampai bila-bila? Tak, sekejap. Saya tergelak dulu boleh tak? Okay. Untuk pemindahan jantung, you kata pemindahan jantung ke atau homograf ni? Homograf. Okay. Homograf, you boleh simpan bertahun-tahun. Okay, tapi once you ambil, you proses dan kita akan hantarkan culture untuk pastikan tidak ada kuman ya. Dan bila bebas daripada kuman, kita akan simpankan ke tempat yang selamat dan boleh disimpan 4, 5, 6, 7 tahun. Tapi kalau di IJN tu setahun pun tak sempat sebab penggunaannya macam pisang panas. Sebabnya yes, kita banyak guna untuk kes-kes congenital. Kalau misalan lah tapi kena ingat ya, just bagi tahu organ untuk rakyat Malaysia sahaja. So sekiranya kami ada pesakit daripada Indonesia yang nak buat pembedahan menggunakan homograf tadi, kami tak boleh ambil daripada stok kami.
kami kena beli dari luar. Maksudnya kami beli daripada yang pernah saya beli kat Singapura. So kena transport ke Malaysia, ke IJN. Sebab homograf yang ada kat Malaysia tu untuk warga negara Malaysia sahaja. Oh, walaupun macam dia foreigner ke yang datang sini tak boleh jugalah Puan? Tak boleh, tak boleh. Itu memang ada dalam akta juga. Oh. Ada dalam polisi. Maksudnya Puan dia tak samalah macam darah lah Puan kan? Kalau darah, kita ada darah yang berlebihan, maksudnya kita boleh negosiasi dengan negara lain. Maksudnya kita boleh menggunakan sistem barter, betul tak? Darah so far kita buat masa ni, kalau darah tu yang sekarang ni kebanyakan darah kita darah orang Malaysia je, tak ada masalah. Darah tak ada masalah untuk pesakit yang daripada Indonesia tadi yang saya kata tadi, kalau dia gunakan darah dia okey, boleh gunakan darah kita, tak ada masalah. Tapi kalau organ tak boleh. Sebab nak dapat organ susah, darah senang. Organ susah lah Puan kan? Ya. Okay Puan, terima kasih Puan. Sama. Okey, kerana masa pun telah menceburui kita pun terhad sebenarnya. Nak ganggu waktu rehat Puan juga. Ikutkan hari Ahad ni waktu rehat. Okay. Jadi pertanyaan pun sudah diungkapkan dan juga jawapan pun telah diberikan. Jadi kalau bolehlah sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, saya ingin minta Puan memberikan sedikit nasihat ataupun saranan kepada kita semua yang ada di program pada hari ini. Mengenai je lah kesihatan jantung, seterusnya mengamalkan gaya hidup sihat apa semua Puan. Silakan Puan. Okey, saya rasa saya bercakap ni sebagai seorang ibu lah ya. Sebab saya tengok ini semua anak-anak saya. Saya berharap you all jaga kesihatan. Kesihatan sebab apa? You all hidup dalam keadaan very stressful dengan pekerjaan, dengan belajarnya. Jadi make sure you all jaga pemakanan. Ambil masa juga ya untuk exercise. Dan kalau boleh yang merokok tu, kalaulah tak boleh nak berhenti, cubalah kurang-kurangkan. Sorry sebab asal saya terlalu. Okey. Sebab apa? You all masih muda. Mungkin yang ada anak masih kecil dan mereka memerlukan you all. Make sure jaga diet ya. Saya rasa pemakanan sekarang ni sangat menggerunkan ya. Dan jangan sampai you all dapat heart attack. Kalau you ada tanda-tanda tu, pergi je ke hospital. Jangan tunggu dah tua baru nak check ya. Check daripada sekarang. Mencegah lagi awal lagi baguslah. Dan saya sebenarnya kalau boleh tu saya banyak nak berkongsi cerita, berkongsi ilmu dengan you all, tapi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, saya tidak ada masalah untuk you all bertanya bila-bila masa. Ada benda saja yang you rasa tak pasti ke nak tahu, you bolehlah tanya. So bolehlah hubungi moderator ke whatever, sesiapa yang ada dalam ni, untuk hubungi saya untuk tanyakan apa-apa soalan. Tak ada masalah. I'm okay. So saya doakan you all semua berjaya ya. Sebab saya pernah bekerja dan belajar memang sangat stressful. Tapi insyaAllah yang penting ingat pada Tuhan. InsyaAllah dia akan tolong anda. Terima kasih. Amin. Terima kasih Puan. Sekali lagi saya mewakili pihak Urustia Program akan ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Sharifah Nuraida binti Said Noh di atas kesudian Puan dalam memberi penerangan, memberi segala input-input yang terbaik lah berkenaan kesihatan dan juga pengalaman Puan dari segi skop kerja Puan berkenaan pemindahan jantung ni. Dan saya juga mewakili pihak Urustia Program memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan semasa program ini berlangsung. Yang pastinya kekurangan itu datang daripada pihak kami
atas sebagai seorang manusia biasa dan baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri program kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin memanjatkan doa kepada semua yang terlibat dan semua yang hadir dalam program webinar pada hari ini, diberi kesihatan yang baik, dielakkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya insya-Allah. Jadi akhir kalam sebelum saya menutup program kita pada ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin yang menyokong usaha kami dalam program webinar pada hari ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Puan.